So jadi apa yang JDT perlukan? Okay, adakah seri mencukupi ataupun JDT perlu menang ketika lawan dengan Australia dalam final match nanti? Okey, kali ni kita bincang dua topik. First topik berkenaan dengan review dan juga ulasan aku perlawanan antara JDT menentang pasukan Guangzhou FC second round dengan kemenangan 2-0. Yang kedua topik berkenaan kelayakan ataupun next step untuk JDT, sama ada layak ke round of 16 ataupun tak layak. Berapa mata yang diperlukan oleh JDT, pasukan mana yang boleh mencabar JDT untuk jadi langkah ke pusingan seterusnya. Assalamualaikum, welcome back to Faiz Kamu Studio. Okey, berkenaan dengan perlawanan antara JDT menentang Guangzhou FC. Semestinya perlawanan antara kedua-dua pasukan ni menjadikan satu kunci untuk JDT mencuri 3 mata penuh. Kita menjagakan JDT boleh menang mudah seperti mana menang 5-0 dalam first round sebelum ni kan. Tetapi benda tu tak berlaku. Kita tengok dalam perlawanan kali ni pasukan Guangzhou FC ni memang diorang absorb gila-gila tekanan yang diberikan oleh JDT. Setiap pressing yang JDT lakukan, setiap passing, through ball yang JDT buat di dalam kawasan attacking third JDT ataupun di dalam kawasan kotak penalti ataupun dalam kawasan defensif Guangzhou FC ni berjaya dipatahkan, berjaya dihentikan dengan player-player yang ada di dalam kawasan tersebut. Boleh katakan player Guangzhou FC ni semuanya memang set up bahagian bawah. Dia punya striker pun paling tinggi pun sampai dekat bahagian middle third je. Okey, tak sampai bahagian atas. So boleh kata kat sini memang diorang agak bertahan. Mungkin dengan reputasi diorang yang kerap kalah dengan jumlah bolos yang sangat-sangat tinggi, jadi diorang perlu bertahan dengan baik. Boleh kata macam nak merendahkan sikit ataupun nak baikkan sikit lah rekod kan. Jadi keseluruhannya JDT hanya mampu menjaringkan 2 gol. Tetapi daripada 2 gol yang aku kata ni, boleh katakan persembahan JDT, pemain-pemain yang diturunkan oleh Benjamin Mora dalam kesulusan utama ataupun yang disubstitutekan pada separuh masa kedua sangat-sangat baik. Kalau kita tengok dari segi data, dari segi chat yang korang tengok sekarang ni kan, yang warna biru tu adalah bahagian serangan ataupun statistik serangan yang dilakukan oleh player-player JDT. Nampak banyak, semua graf tinggi-tinggi. Okay, yang graf hijau tu adalah graf serangan ataupun counter attack, serangan lah lebih kurang kan, yang dilakukan oleh pasukan Guangzhou FC. Okey, korang kira ada berapa carta atau ada berapa cat warna hijau? 3 je. So bermakna pasukan Guangzhou FC ni hanya membuat serangan sangat-sangat sikit. Dalam 3 serangan saja diorang buat. Separuh masa pertama sekali, separuh masa kedua 2 kali. So boleh kata kat sini memang JDT mendominasi perlawanan, tetapi serangan ataupun taktikal yang digunakan oleh pasukan Guangzhou FC dengan taktikal bertahan sepenuhnya menyukarkan player JDT untuk merobek kawan diorang dengan lebih banyak gol. Player kawasan Guangzhou FC ni diorang terlalu compact di bahagian bertahan, dan player JDT kurang idea ataupun kreatif, mungkin kurang kreatif untuk membuat sedikit pengubah corak permainan ketika membuat serangan. Okay? Mungkin itu adalah menjadi punca. Okay, next berkenaan dengan Hong Wan. Okay, Hong Wan aku tengok dia pun corak permainan dia sangat-sangat berbeza nak comparekan dengan perlawanan ketika lawan dengan Kawasaki Frontales sebelum ni. Hong Wan aku rasa dia punya performance nampak baik. Okay, mungkin kalau nak comparekan Hong Wan ni ketika lawan dengan Guangzhou dan juga ketika dengan lawan Kawasaki hari tu, corak dia nampak lain. Ketika Kawasaki dia nampak agak relax. Okay, dia nampak tak pressing, dia nampak seperti tak cuba kejar bola kalau bola tu ada pada player Kawasaki kan. Tetapi ketika lawan dengan Guangzhou ni, Hong Wan dia punya corak permainan dia memang lain. Dia kuat pressing, dia kuat kejar bola, dia banyak terlibat dalam pertukaran posisi daripada kanan ke kiri. So boleh katakan ketika lawan dengan Guangzhou ni, nampak Hong Wan ni dah boleh jadi macam Naksu Insa. Conclusion yang aku boleh kata tentang Hong Wan ni, kemungkinan ketika lawan dengan Kawasaki tu dia main macam relax sikit kan, dia tak kejar bola, dia kurang buat pressing. Mungkin itu taktikal yang Benjamin Mora suruh Hong Wan gunakan supaya memberikan kekeliruan kepada coach ataupun bahagian kejurulatihan Guangzhou FC ni apabila tengok Hong Wan ketika bermain dengan Kawasaki tu. Contoh aku coach Guangzhou FC, tengok Hong Wan ni main dengan Kawasaki dia relax je. Okey, so kalau next game Hong Wan turun, kita tak payah makin Hong Wan sangat. Mungkin benda tu memberikan kekeliruan kepada coach atau bahagian kejurulatihan Guangzhou FC. Tutup ketika lawan dengan Guangzhou FC, Hong Wan main memang baik. Dia punya bahagian middle third JDT memang Hong Wan berjaya jaga dengan rapi. Okay, dia punya control ball, setiap kali nak bola kanan nak ke kiri, Hong Wan main kat tengah, dia bagi bola ke kanan balik, bagi bola ke kiri balik.
sangat-sangat baik. Okey, jadi dari segi statistik keseluruhan, JDT memegang bola possession bola sebanyak 82%, selebihnya dipegang oleh pasukan Guangzhou FC, hanya sikit sahaja. And dari segi jumlah passes, JDT memegang jumlah passes lebih kurang dalam 700 lebih passes. So daripada sini dan juga daripada data yang aku tunjuk graf tadi tu, korang boleh nampak lah memang JDT mendominasi perlawanan. Cuma dengan adanya barisan-barisan compact defensif oleh Guangzhou FC ni menyukarkan JDT untuk mendapatkan jaringan. Okey, shoot jauh tu susah sebab diorang compact dalam bahagian bertahan diorang. Cuma penalti sajalah yang membantu JDT mendapatkan 3 mata penuh yang berharga, yang bermakna untuk JDT mendapatkan lagi peluang JDT untuk mara ke pusingan round of 16 SCL 2022. Okey, jadi itu komen aku berkenaan dengan JDT ataupun ulasan berkenaan perlawanan tu. So next kita nak bincang sikit pasal perlawanan ataupun kelayakan, adakah JDT layak untuk next round, apakah kemungkinan yang boleh berlaku. Okay, first kali untuk next round, next match ataupun last match group stage I SCL 2022 ni, JDT akan berlawan dengan pasukan Ulsan Hyundai, and pasukan Ulsan Hyundai berjaya mengalahkan Kawasaki Frontale dengan jaringan 3-2 ketika hari yang sama JDT kalahkan pasukan Guangzhou FC. Dia lawan petang kan. Okay, dia lawan petang, Ulsan Hyundai berjaya kalahkan Kawasaki. Aku sendiri terkejut Kawasaki boleh kalah dengan Ulsan Hyundai. Ulsan Hyundai dia generasi Korea, Kawasaki generasi Jepun. So memang kenalah buku dengan ruas kan. Jadi sekarang ni Kawasaki berada di tangga ketiga group stage, JDT berada di tangga pertama hasil kemenangan mengalahkan Guangzhou FC, dan Ulsan Hyundai berjaya naik ke tangga kedua hasil kemenangan mengalahkan Kawasaki Frontale. Dan kedudukan JDT dengan Ulsan Hyundai sekarang ni hanya dibezakan dengan goal difference. JDT hanya mempunyai goal difference sebanyak 3 gol, Ulsan Hyundai mempunyai goal difference sebanyak 8 gol. Okey, so kat sini memberikan kelebihan kepada JDT dengan goal difference. Next match JDT lawan dengan Ulsan Hyundai. So apa yang JDT perlu buat? Adakah JDT perlu seri? Adakah JDT perlu menang? Okey, untuk perlawanan ataupun final match group stage I ni, perlawanan 4 pasukan ni, JDT lawan Ulsan Hyundai, Kawasaki lawan Guangzhou FC, akan dilangsungkan pada waktu yang sama. Kalau macam sebelum ni, 2 tim main waktu petang, 2 tim main waktu malam kan. Okey, tapi kali ni untuk final match diorang akan buat serentak, iaitu pada waktu petang. Kau fikir macam mana Benjamin Mora tu nak susun? Player-player JDT ni ada yang Muslim, ada yang berpuasa. Benjamin Mora kurangkan player-player import, kurangkan player-player main player JDT. Sebab apa? Nak simpan untuk final match. Sebab final match ni main waktu petang. Mungkin final match ni main waktu petang, pemain-pemain JDT yang contoh macam Arif Aiman, pemain muda, mungkin tak boleh turunkan sepanjang 90 minit. Mungkin boleh main half. Yes, sebab puasa kan. Petang pula tu, wish, kita zaman sekolah dulu pun kalau puasa, pancit pun main bola. Main futsal pun memang pancit. Dengan rehatnya, barisan-barisan player-player utama JDT ni memberi kelebihan kepada JDT untuk menggunakan semua player-player, Shane Lowry, siapa lagi yang ada bahagian defensif, Kwon Bing Ong, Matthew Davis, untuk bermain dalam kesebelasan utama ketika final match nanti. Okay, kita ada Nasuk Insa yang dah lama tak main, dan Leandro pun mana tadi main, tapi sekejap kan. Leandro, Forestieri, Kwon Bing Ong. Okay, mungkin aku tak tolak kemungkinan juga, mungkin Safawi ataupun Arif Aiman mungkin akan diturunkan, tapi mereka akan bertukar lah, takkan bermain dalam 90 minit full. Okay, so berkenaan dengan group stage sekarang ni, kalau tengok kedudukan sekarang ni, sebelum final match, JDT dengan 10 mata, Ulsan Hyundai 10 mata, Kawasaki 8 mata. Okay, kalau Kawasaki menang lawan Guangzhou FC, dia akan mengumpul 11 mata. Okay, kalau JDT lawan Ulsan Hyundai seri juga, diorang akan kumpul 11 mata juga. So JDT, Ulsan Hyundai, Kawasaki akan mengumpul 11 mata, 11. Tempat pertama, kedua, ketiga akan ada 11 mata. Semua ni akan memberi kelebihan kepada mana-mana pasukan melalui goal difference yang ada. Benda ni semua akan bertukar, boleh bertukar untuk JDT sekiranya JDT berjaya mengalahkan pasukan Ulsan Hyundai. Sekiranya JDT berjaya mengalahkan pasukan Ulsan Hyundai, JDT akan mendapat 13 mata di tempat pertama. Itu matematik secara mudah saja, okey. So benda ni semua bergantung pada goal difference yang akan dikira nanti. Tengoklah macam mana, berapa biji Ulsan Hyundai ataupun berapa biji Kawasaki tu nak menang. Okay, berapa biji JDT nak skor, berapa biji Ulsan Hyundai nak skor. Semua tu bergantung keputusan dia untuk group stage ni. Okay, so apa pun kita tunggu untuk next match, final match SCL 2022 macam biasa. Thank you so much. Show up. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fake.